Alright. Um, Terima kasih semua. Kita akan bermula dalam masa 1 ataupun 2 minit lagi. Kita tengah tunggu peserta Zoom dan penonton di Facebook untuk duduk dan selesakan diri untuk menonton perbincangan kita malam ini. Baiklah, saya rasa semua dah ready ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua, terutamanya penonton kita pada malam ini di Facebook dan di Zoom. Pada malam ini kita akan adakan satu perbincangan panel yang menampilkan panelis yang datang dari pelbagai latar belakang dan organisasi yang telah berpengalaman dalam bidang masing-masing, terutamanya dalam bidang antara agama dan kaum, dialog antara agama dan kaum. Jadi sebelum kita bermula, saya ingin perkenalkan kempen Komuniti Muslim Universal. Perbincangan pada malam ini adalah selari dengan kempen Komuniti Muslim Universal yang bernama kempen kebersamaan, #kebersamaan ataupun togetherness. Kempen ini bertujuan untuk membangunkan wacana positif mengenai kebebasan beragama, menyebarluaskan nilai-nilai seperti hormat menghormati, anti keganasan, anti diskriminasi antara masyarakat berbilang bangsa dan kaum. Jadi Komuniti Muslim Universal telah ada, kita dah ada bermula, kempen ini telah bermula sejak Ogos. Kita ada pelbagai aktiviti yang ramai boleh turut serta. Antaranya adalah cerita positif, boleh kemukakan ataupun tweet di Twitter tentang cerita-cerita positif antara kaum dan agama yang telah dialami ataupun ingin diutarakan di Twitter. Jadi kita akan pilih mana cerita yang mampu untuk mengubah attitude ataupun mindset masyarakat di situ. Kita juga ada buka penulisan sama ada dalam bentuk penceritaan ataupun semi akademik untuk warga Malaysia untuk hantar sama ada dalam bahasa Malaysia ataupun dalam bahasa Inggeris. Dan sesi perbincangan pada malam ini bukan hanya satu, tapi kita ada bersiri. Jadi boleh juga pergi ke Facebook kita, Komuniti Muslim Universal, ataupun channel YouTube KMU Malaysia untuk lihat coffee talk ataupun perbincangan panel bersama belia bersama organisasi lain dalam mengenai tajuk yang pelbagai. Baik, untuk malam ini, tajuk perbincangan malam ini ialah dialog antara agama dan kaum pemangkin kesefahaman dan kedamaian. Jadi kita ada 3 panelis pada malam ini. Pertama iaitu saudara Hong Xiang daripada Saudara. Nanti beliau akan perkenalkan diri dan cerita sedikit sedikit mengenai organisasi Saudara. Panelis kedua kita ada saudari Rani daripada Malaysia Hindu Sanggam. Dan panelis yang ketiga kita ada saudara Ahmad Fahmi daripada ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Baik, untuk memulakan perbincangan pada malam ini, saya ingin terangkan kenapa kita ada tajuk sebegini. Apakah latar belakang mengenai perbincangan pada malam ini. Sebab bila kita cakap mengenai dialog antara agama dan kaum ni, ramai untuk masyarakat awam lah dalam pemikiran mereka, fikiran mereka adalah satu benda, ada stigma ataupun satu konotasi yang agak negatif kerana
ataupun ketakutan untuk turut serta dalam dialog antara agama, kerana mungkin dialog antara agama ni mengenai untuk mengambil ahli ataupun penganut agama yang baru, bukanlah untuk sebagai satu wacana ataupun safe space untuk masyarakat untuk duduk dan bersembang mengenai common values ataupun prinsip-prinsip yang dikongsi bersama untuk memulih ataupun menambah baik hubungan antara agama dan kaum. Dan kita juga nak bincang pada malam ini, adakah dialog antara agama dan kaum ni mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah perkauman yang ada di Malaysia ni ataupun kebencian yang antara agama yang berlaku di Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mula, kita galakkan semua penonton pada malam ini untuk menanyakan soalan. Peserta di Zoom boleh tanya di soalan Q&A dan penonton di Facebook boleh kemukakan soalan di comment section, section komen, dan kita akan kita akan dapatkan panelis kita malam ini untuk menjawab. Baik, untuk bermula, kita mula dengan saudara Hong Xiang. Apa pendapat Hong Xiang mengenai tajuk kita malam ini? Adakah dialog antara agama dan kaum ni pemangkin kesefahaman dan kedamaian? Mungkin apa pemahaman saudara Hong Xiang mengenai dialog antara agama terlebih dahulu? Silakan. Ya, terima kasih saudara Aizat. Salam sejahtera saudara Fahmi, saudari Rani, rakan-rakan yang berada di depan skrin komputer. Selamat malam. Bagi saya, dua perkara penting apabila kita membincangkan dialog ini. Yang satu ialah sikap. Yang kedua ialah matlamat berdialog. Dan kedua-duanya saling berkaitan. Yang satu, kita lihat apakah tujuan untuk kita nak berdialog ataupun apa matlamat kita berdialog. Sama ada kita nak memaksakan pandangan kita kepada mereka yang sedang kita dialog, ataupun sebenarnya kita bertujuan untuk mendengar daripada mereka, mencari satu muafakat daripada perbezaan pandangan yang ada, dan kemudian mencari jalan penyelesaian seandainya untuk nak merungkaikan satu masalah ataupun satu pertikaian. Itu matlamat kita. Yang kedua adalah sikap kita. Dan bagi saya, sikap ini adalah cabaran yang besar untuk kebanyakan kita. Sebab bukan mudah untuk nak mengikis sikap ego dalam diri kita. Apabila kita dialog, apakah kita bersedia untuk mengikis prejudis yang ada dalam diri kita? Apakah kita menganggap kita lebih tinggi, kita sahaja yang betul, ataupun kita sebenarnya boleh merendah diri untuk mendengar dan belajar sesuatu daripada orang-orang yang sedang berdialog dengan kita? Ataupun kita sebenarnya nak menyelami ataupun nak memahami apa situasinya yang sedang dilalui oleh orang-orang yang sedang kita dialog. Saya sangat suka kalimat bahawa bila kita bercakap ni, kita sebenarnya hanya mengulangi apa yang kita tahu. Dan apabila kita mendengar, mungkin kita akan memperolehi sesuatu yang belum kita tahu. Dan saya nak kongsikan kalimat ini dengan rakan-rakan semua. Jadi berbalik kepada pengalaman organisasi saya yang sepanjang ini, saya dari Pusat Penyelidikan Saudara, Penyelidikan Sosial Budaya, kami tubuhkan pada tahun 2018. Ketika itu pengarah akademik kita, kami ni, institusi kami ni, Ustaz Wan Ji. Saya rasa ramai yang kenal. Saya kongsikan satu program yang kami buat bersama sepanjang tahun 2019, iaitu Ustaz Wan Ji telah merangka satu kuliah tentang memahami Islam dan mengenali Muslim. Dan kuliah ini, 4 kuliah ini, dari sejarahnya, dari perbezaan mazhabnya, sehinggalah isu-isu tempatan ini, kami buat kuliah ini di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Kuantan dan sebagainya. Dan saya rasa dia agak menarik sebab Ustaz Wan Ji berkongsi tentang banyak perkara. Bagaimana kita bezakan Quran, hadis
apakah ajaran Islam sebenarnya, apa kaitannya dengan tingkah laku ataupun pemikiran Muslim. Bagaimana ajaran Islam itu boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran sehingga wujud mazhab-mazhab tertentu. Dan saya rasa dialog itu bagi saya agak berjaya sebab sepanjang pembentangan beliau ketika berdepan dengan non-Muslim. Biasalah waktu kita berkongsi tentang tamadun Islam, biasanya kita menonjolkan kegemilangan yang ada dalam tamadun Islam. Dan itu pun dilakukan Ustaz Wanji. Tetapi beliau yang satu saya rasanya beliau amat jujur ketika berdepan dengan sejarah. Beliau mengakui bahawa ada perbalahan yang berlaku sepanjang sejarah tamadun Islam itu, ada pertumpahan darah berlaku. Dan saya rasa itu telah menjadikan audiens yang kebanyakannya non-Muslim tu percaya dengan apa yang dia cakap. Sebab dia jujur dengan sejarah itu. Dan bagi saya rasa Ustaz Wanji telah dengan baik dengan menjelaskan kepada penonton ataupun audiens non-Muslim apa itu Islam, bagaimana dia berbeza dengan apakah kita boleh kaitkan tingkah laku seseorang Muslim dengan Islam itu. Dan saya rasa itu amat berjaya sepanjang program yang kami buat itu. Yang paling impress untuk saya, memahat dalam ingatan saya ialah beliau menyebut bahawa Nabi Muhammad datang untuk mendamaikan perbalahan ataupun pertelingkahan, perselisihan antara suku-suku kaum yang berlainan. Dan saya rasa itu yang saya nak bawa kepada poin yang ketiga, iaitu dalam keadaan ataupun zaman sekarang, bagaimana kita ada wujud tokoh-tokoh agama, misalnya ulama tertentu, ustaz tertentu. Adakah perwatakan mereka juga membawa perwatakan Nabi? Walaupun mereka bukan Nabi, sama ada waris Nabi atau tidak, itu kita tidak nak timbulkan di sini. Tetapi apa yang ingin saya katakan, tokoh agama sebenarnya harus menonjolkan perwatakan bahawa mereka datang untuk mendamaikan. Khususnya lebih-lebih lagi dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Dan bagi saya agak bimbang ialah apabila kita ada KOL, Key Opinion Leader, pemimpin pendapat, yang kadang-kadang ada setengahnya terdiri daripada tokoh agama. Mereka berada dalam circle mereka sendiri. Dan mereka bagi saya agak takut, agak cuak dengan istilah perpaduan, bersatu. Walaupun kita dalam masyarakat majmuk sering kita nak perpaduan, kita nak bersatu, itu sebenarnya sesuatu yang baik, tetapi kadang-kadang dia boleh menjadi sesuatu yang tak begitu baik, iaitu apabila ada yang cuba nak menyatu padukan dengan mewujudkan musuh. Iaitu kita nak menyatu padukan Melayu, menyatu padukan Muslim, kita nak wujudkan musuh bersama tu, musuhnya Cina, musuhnya India. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan kalau kita orang Malaysia nak bersatu padu, musuh kita adalah orang luar, Rohingya misalnya, ataupun warga negara luar. Itu yang bahaya bagi saya. Dan saya rasa sebenarnya semua, tak kira lah KOL mana, dari latar belakang apa, dalam masyarakat majmuk ini kita datang sebenarnya harus untuk mendamaikan, membawa puak yang berlainan, mengadres keperluan mereka supaya kita boleh mencari satu jalan tengah untuk menyelesaikan, merungkaikan masalah ataupun pertelingkahan, perbalahan yang kita alami sepanjang ini. Jadi saya berhenti di sini dulu perkongsian saya. Sila betulkan andainya saya silap. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hong Xiang, sangat articulate penerangan mengenai dialog antaragama dan pengalaman pendapat beliau mengenai tajuk pada malam ni. Tapi kita akan kupas lebih lanjut, terutamanya peranan politik dalam sama ada menyatu padukan atau memecah belahkan misalnya. Baik, untuk meneruskan perbincangan malam ni, saya ingin jemput Cik Rani. Apa pendapat Cik Rani mengenai tajuk kita malam ni? Adakah bersetuju ataupun tidak? Silakan.
Cik Rani perlu unmute mikrofon. Baik, dengar. Okey. Terima kasih Encik Aizat dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton kita di Facebook dan juga kepada panelis Encik Hong Siong dan Encik Ahmad Fahmi. Saya dari Malaysia Hindu Sanggam. Mula-mula saya akan jelaskan sedikit sebanyak tentang Malaysia Hindu Sanggam sebelum saya mengupas mengenai tajuk pada hari ini. Okay. Malaysia Hindu Sanggam ditubuhkan pada tahun 1955 sebagai suatu badan rasmi untuk menguruskan rumah-rumah ibadat Hindu terutamanya untuk menjadi badan rujukan kepada kerajaan mengenai isu-isu berhubung agama Hindu. Dan selama 56 tahun kami telah melakukan tugas ini dengan bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta mengenai sebarang isu atau pertikaian yang melibatkan isu-isu yang sensitif mengenai agama. Dan kami juga menjadi badan untuk menyelia dan memimpin kuil-kuil Hindu untuk melakukan beberapa perkara. Contohnya baru-baru ini disebabkan pandemik COVID, ada banyak arahan yang diterima daripada kementerian yang kami perlu salurkan kepada pihak kuil. So itu adalah salah satu tugas yang kami telah lakukan baru-baru ini. Selain itu dari segi dialog di antara agama, kami menjadi satu badan di bawah Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism dan Taoism. Inilah sebuah badan yang ditubuhkan saya rasa sekitar 1980-an di mana 5 agama bukan Islam bersatu untuk mengutarakan isu-isu berkaitan agama-agama ini kepada pihak kerajaan. So MCCB ni dia banyak melakukan program-program dialog antara agama juga. Dan kami sangat aktif dalam persatuan ini. Selain itu Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Kami juga sangat aktif dalam jabatan ini di mana sejak penubuhannya kami setiap tahun kami ada pelbagai aktiviti di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri untuk memupuk perpaduan antara penganut pelbagai agama. Dan 3 tahun lepas Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional juga telah memperkenalkan satu kursus mediasi antara agama. Sekiranya wujud apa-apa isu sensitif di antara agama, so mediators ini akan bertindak untuk menyelesaikan perkara itu dengan cara yang aman dan damai. Okey. So antara aktiviti-aktiviti Malaysia Hindu Sanggam ialah melibatkan selain daripada penganut agama Hindu, kami juga ada melakukan aktiviti melibatkan kebajikan kepada orang-orang bukan Hindu juga. So mengenai tajuk pada hari ini, saya rasa satu keyword dalam tajuk ialah secara ikhlas dan jujur. Perbincangan, dialog secara ikhlas dan jujur. Yang tu yang saya rasa kita perlu tekankan. Sebab walaupun setakat ini di Malaysia kita dah ada banyak dialog antara agama, dia tidak mencapai target group ke grassroots. Dia tak pergi ke grassroots. Apa yang ada ialah secara intelektual di pihak macam akademik sahaja. So isu yang sebenarnya di grassroots tu tak mendapat perhatian sepenuhnya. Itu pendapat saya. Dan lagi untuk ada dialog, satu dialog antara agama yang kuat atau benar-benar efektif, kita perlu peserta dan juga siapa-siapa yang hadir untuk dialog
itu mempunyai pengetahuan yang mencukupi atau mendalam dalam agama masing-masing. Saya rasa ini adalah satu kelemahan yang kita ada pada masa ini kerana kebanyakan khususnya penganut agama Hindu ataupun penganut dalam agama Tao, mereka tidak mendapat peluang untuk mempelajari agama masing-masing dengan mendalam. Dan malah dalam kalangan penganut agama Hindu ramai yang tidak tahu even agama Hindu secara basic, dia tak ada pengetahuan. So bila dia tak faham agama dia sendiri, adalah sukar untuk dia memahami agama orang lain. So peluang ini tak diwujudkan untuk agama ini. Sebab kalau kita tengok agama Kristian ataupun agama Islam, biasa dia dah dari kecil dah diajar tentang agama tu secara mendalam, dan pada even pada peringkat sekolah mereka dah ada pengajaran agama yang sistematik. Tapi bagi kami, agama ini hanya satu part of life yang secara ritual sahaja. Secara intelektual tak ada pendedahan agama yang secukupnya. So bila masyarakat tu sendiri tak ada pendedahan agamanya sendiri, so bagaimana dia nak berdialog dengan orang lain? Itu cabaran utama kami. So saya rasa setakat itu aja lah sebagai permulaan untuk ni. Terima kasih Cik Rani. Jadi Cik Rani, cabaran yang dihadapi itu bukan hanya dialog antara agama tetapi intra agama dalam agama itu sendiri. Yes. Baik, untuk meneruskan perbincangan malam ni, saya ingin berjemput saudara Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam pada semua rakan-rakan panelis yang saya baru kenali hari ini, Saudara Aizat dan penonton sekalian. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada Abim untuk sama terlibat dalam satu lagi saya boleh sebutkan sebagai dialog of life. Ini antara lain sebagai satu daripada manifestasi keberadaan kita dalam sebuah negara yang ternyata representatif. Lihat saja kepada rakan-rakan panel yang ada hari ini menggambarkan ini sebenarnya negara Malaysia dan ini adalah merupakan warga negara dan ini adalah merupakan individu yang mempunyai hak dan juga tanggungjawab yang sama. So kita akan bincangkan tentang persoalan ini. Saya siapkan beberapa slide untuk tujuan ni. Menceritakan tentang pengalaman saya pribadi dan juga sebagai penyambung kepada apa yang telah dilakukan oleh Abim sejak daripada 50 tahun awal sejak penubuhannya lagi. Dan apa yang kita boleh kongsikan di sini. Pertamanya kita melihat ruang kepelbagaian dan juga ruang kepada diversity yang ada itu sebagai satu yang kita boleh sebutkan sebagai satu keutamaan. Slide saya yang kedua tu, kalau boleh tengok, pertamanya kita melihat kepada konteks dan juga kedudukan dalam negara kita. Walaupun statistik tu mungkin tidak tepat sebab kita sedang dalam proses untuk mendapatkan statistik dan juga jumlah terkini. Tetapi umumnya kita boleh sebut dan boleh akui bahawa Islam sebagai agama majoriti dalam sebuah negara. Tapi bila disebut sebagai orang Melayu, terutamanya majoriti, umat Islam itu sebagai majoriti, bagaimana cara dan kaedah kita menanggapi dan juga menerima kepelbagaian itu sendiri. Sebab itu dalam hal ni, bagaimana kita melihat bahawa perbezaan agama itu jangan kita anggapnya sebagai satu kita kata apa, satu kelemahan ataupun satu perkara yang boleh menyebabkan kita terjebak dalam permainan istilah dan juga kita terikat dengan faktor-faktor yang menyebabkan kita terjerumus dalam satu kita kata apa, situasi yang tidak menyenangkan. Sedangkan kita boleh fikir dan kita boleh bergerak atas dasar dan prinsip yang sama. Sebab itu dalam konteks ini kita setiap tahun, hampir kebanyakan tahun dalam mesyuarat agung tahunan kita, mau tidak mau kita tetapkan dan meletakkan asas yang begitu kuat dalam soal kita menanggapi pada persoalan pokok ini. Tema-tema seperti unity in diversity, plurality within the framework of unity ataupun kepelbagaian dalam bingkai kesatuan itu, kita meraihkannya itu. Sebab itu kita sebutkan bahawa kepelbagaian ini kita anggap sebagai satu divine wisdom. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, saya rujuk Bismillahirrahmanirrahim,
ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Slide yang seterusnya, kalau kita boleh rujuk kepada penyataan daripada apa yang saya sebutkan tadi, bahawa maksud brotherhood ataupun kita sebut tentang universalism ataupun kita kata kesatuan dan juga bagaimana kita melihat rakan-rakan kita yang pelbagai tadi. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahawa Allah menyediakan ataupun menciptakan manusia itu dalam keadaan kita hari ini lelaki dan juga wanita mengakui bahawa adanya nation ataupun puak, adanya kaum, adanya bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya kita mengenali antara satu sama lain. Bukannya memusuhi, bukannya membunuh sama sendiri, bukannya kita jadikan itu sebagai asas untuk kita jadikannya sebagai satu istilah yang negatif. Tetapi dalam konteks ini, apa yang kita bawa, kita bahagikan kepada 3 perkara kat sini. So, asas ni penting. Sebab bila kita merujuk pada ayat ini, kita membahagikan asas kepada 3 penyataan. Yang pertamanya, kita sesama orang Islam, kita menganggap bahawa kita mempunyai satu brotherhood. Brotherhood ni sebenarnya macam kita ada persaudaraan sebab kita mempunyai agama yang sama. Sebab tu saya tidak ada masalah dalam dialog. Kalau kita katakan kita mengakui bahawa agama Islam itu yang terbaik, saya kata itu memang yang terbaik sebab saya sebagai penganut agama Islam. Kalau saya jumpa dengan Aizat dan Rani sebagai contoh, mungkin kalau saya mengakui bahawa ibu saya ni adalah ibu yang terbaik di dunia, saya tak akan salahkan Rani kalau Rani katakan bahawa mak saya ni mak yang terbaik di dunia, sebab itu adalah faham kita dan apa yang kita pegang dan kita akui itu. Yang kedua, kita melihat kepada bagaimana seseorang itu adalah merupakan rakan-rakan persaudaraan dalam konteks kita punyai kewarganegaraan yang sama tadi. Kita adalah merupakan rakan saudara sewarga negara, senegara. Rani lahir di sini. Saudara kita yang ada di sini mungkin kita kata memang membesar di sini. Saudara Hong Siang pun sama. Saya kata inilah tempat tumpah darah kita. Jadi tanggungjawab tu sama. Saya mengundi memilih kepimpinan negara, Rani pun sama. Kalau negara ini diserang oleh musuh sekalipun, Hong Seng juga perlu untuk sama-sama mempertahankan negara ni. Jadi tanggungjawab kewarganegaraan itu tetap ada pada kita semua. Yang ketiga, walaupun agama kita berbeza, walaupun negara kita berbeza, tadi saya dengar tentang Hong Siang, mungkin saya berbeza sikit sebab saya bawa persoalan tentang kemanusiaan sejagat. Jadi kalau kita melihat kawan-kawan kita daripada etnik agama yang lain, kenapa kita juga melihat orang Rohingya sebagai contoh disebutkan tadi sebagai musuh? Saya tidak melihat itu sebagai musuh. Kita anggaplah mereka itu sebagai rakan persaudaraan sebab mereka itu manusia. Walaupun dia berbeza agama, walaupun berbeza etnik, walaupun berbeza negara datang, tetapi kita anggaplah bahawa mereka itu juga manusia yang sama seperti mana kita, punyai hak asasinya, perlukan kehidupan, perlunya pendidikan, perlunya perlindungan, perlunya apa juga yang kita minta, yang kita perjuangkan, itu yang kita katakan. Next slide. Yang ketiga, saya sebutkan tadi, sebab itu dalam asas itu saya nak sebutkan bahawa ini bukan baru. Tahun 78, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim, mantan Presiden ABIM, menjadi Presiden ABIM, setiap kali ucapan dasar diperdengarkan dalam mesyuarat agung, ini adalah tajuk dia punya, kita kata, buku utama, Presidential Address. Menyebutkan tentang Islam, penyelesaian kepada masalah masyarakat majmuk. Maksudnya di situ, kita telah melihat kepada persoalan diversity yang ada dalam konteks negara kita. Bagaimana kita mengambil persoalan ini. Jadi, kita nak sebutkan bahawa, apa yang saya nak sentuh di sini, bahawa apa yang kita bincangkan ni bukan perkara yang baru. Sebab itu saya nak kongsikan. Bila kita kata kami meneruskan apa yang telah ditinggalkan, legasi oleh senior-senior kami dalam tempoh 50 tahun itu, saya cuba untuk kongsikan apa platform-platform yang kami sedang wujudkan dan kita sedang gerakkan. Ambil masa sedikit, saya nak ceritakan tentang pengalaman kami melalui platform-platform yang kita ada. Next slide. Platform yang kita ada yang pertama melalui inisiatif, melalui Friendship Group of Inter-Religious Services ataupun lebih dikenali sebagai FGIS. So, rakan-rakan daripada pelbagai agama ada dalam ni. Jadi persoalan pokok di sini apabila seseorang itu tidak mempunyai pengalaman untuk adanya satu interaksi hidup bersama. Sebab tu saya timbul dialog antara agama. Saya tidak melihat pada dialog itu nak sebut agama Islam tu agama terbaik, agama Kristian tu apa. Kita tak melihat tentang apa agama kamu punya. Sebab masing-masing sedang punya stand.
Tapi kalau kita fokus kepada dialog of life, di dalam erti kata kita fokuskan kepada apa kebersamaan, apa prinsip-prinsip yang kita boleh buat secara bersama. Jadi ini yang kita teruskan dalam platform ini. Kawan-kawan daripada Buddhis ada, daripada Hindu Sanggam pun ada, kawan-kawan daripada Sikh dan juga Kristian pun ada. Inisiatif-inisiatif yang kami lakukan dalam platform ini, kalau boleh pergi pada next slide-slide yang seterusnya, ada banyak. Maksudnya kita ada lagi satu platform iaitu Majlis Belia Malaysia ataupun Malaysia Youth Council yang juga terdiri daripada entiti yang pelbagai agama, yang terdiri daripada faith-based, student-based, state-based dan juga platform-platform di peringkat kebangsaan. Jadi saya sebutkan tadi, isunya apabila seseorang itu tidak mempunyai satu pengalaman hidup bersama dengan mereka yang berlainan agama dan juga berlainan identiti tadi. Saya ambil contoh, kalau seseorang itu lahir di kampung, belajar di sekolah agama, sama juga kalau pergi ke luar negara, pergi ke Mesir dan sebagainya, balik kerja dengan jabat agama. So sama juga dengan kawan-kawan mungkin daripada berbangsa Cina, juga sekolah yang sama sebenarnya. Jadi interaksi itu bila? Bercakap pula tentang soal perpaduan tetapi tidak mengalami satu pengalaman, experience yang memungkinkan untuk kita menceritakan sesuatu itu dalam erti kata kita benar-benar faham. Sebab itu saya sebut bahawa dalam keadaan anak muda hari ini, kalau ramai yang menonton, saya kata perlulah ambil peluang sama ada anda belajar, sama ada anda bekerja, sama ada jiran tetangga kita manfaatkan sebaiknya kepelbagaian ini. Mahu tidak mahu perlu ada dalam konteks telefon kita dah tahu dengan siapa kita nak rujuk kalau apa-apa yang berlaku. Yang terdekat ni kita Deepavali sebagai contoh. Hari ni orang bangkitkan dalam parlimen. Kalau boleh minta speaker extend sikit cuti Deepavali kan, tak sempat nak bangkit sebenarnya. Jadi kita tahu dan kita rasa cakna tentang keprihatinan isu-isu yang berlaku. Apa yang kita buat? Next, kalau boleh pergi apa yang kita buat tu, saya nak ceritakan platform-platformnya juga dalam agenda kemanusiaan. Sebab isu kemanusiaan ni isu bersama. Saya akan ceritakan untuk second round nanti kalau ada masa, tapi platform-platform yang kami ada, kita manfaatkan sebaiknya untuk kita tolong bantu. Sekarang ni COVID-19. Semua jadi mangsa. COVID-19 tak tengok sama ada kamu ni orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India, semua jadi mangsa. Jadi macam mana kita punya inisiatif untuk bantu? Dalam keadaan kita perbanyakkan dialog, saya sebutkan kita kena banyakkan praktik. Kita kena banyakkan juga aksi di lapangan. So apa yang kita buat juga antara lain, next. Kita ada platform dalam bentuk sukan. So kita buat sukan perpaduan. Tim yang ada tu bukan tim yang satu agama saja. Kita combine kan. So ini kita kata bila ada interaksi, ada pertemuan, adanya perbualan, dialog yang sebenar bukan dalam erti kata dialog yang formal macam ni. Nak tunggu round, nak tunggu masa. Okay, dah habis masa 15 minit, stop. Saya tak boleh cakap. Tapi bila ada ruang-ruang yang mana kita boleh berinteraksi sebebas mungkin, tidak ada masa yang ditetapkan. So apa lagi kita buat next? Kita ada lagi ni program-program FJS, ziarah ke tempat-tempat agama. Ni agak sensitif, tapi dalam arti kata kita memahami agama, saya memahami agama Islam. Dalam keadaan saya percaya agama saya juga perlu ada satu lagi elemen penting. Ini training dan juga pengkhususan kepada kebanyakan aktivis ABIM. Bagaimana kita juga pergi ke tempat-tempat untuk kita belajar tentang apa yang diajari ataupun apa perkara-perkara penting, do's and don'ts dalam konteks apa yang ada dalam konteks mesej ni, persoalan diversity yang kita raikan tadi. Jadi ruang-ruang yang itu kita buat secara rasmi, pergi ziarah kawan-kawan kita yang ada di dalam Malaysia ni. Contohnya respon setiap kali kita buat program ni. Saya ceritakan nanti ada gambar yang seterusnya, saya ceritakan nanti. Next, sukan tadi ni ada piala, next ada lagi kita buat advokasi pun sama. Isu-isu kemanusiaan, Rohingya, orang banyak salahkan Buddhis. Apa kita buat? Kita jumpa dengan Datuk K. Damaratana. Discuss dengan dia, bincang dengan apa isu-isu yang berlaku. Bila faham tentang isu ni, kita come out dengan isu-isu yang banyak dalam keadaan sekarang ni, banyak soalan isu dunia. Yang saya fikir, jangan kita sempitkan apa yang kita bawa dalam agenda agama dan juga kaum semata-mata. Next, kita pergi juga kepada program-program, next ada lagi, program setiap tahun ya, kita buat majlis buka puasa. Sebab tu saya dapat respon contohnya, ada yang mengatakan bahawa saya hari-hari dengar azan, saya hari-hari I'm living here for more than 60 years, 70 years, I heard azan every day. Dia tak tahu apa yang berlaku dalam masjid sebagai contoh.
Dia tak tahu apa yang kita buat. Jadi bila kita pergi bawa menerangkan, so adanya ruang untuk kita memberi penjelasan. So ini platform-platform yang saya fikir ruang yang terbaik. Next, kita ada juga dalam bentuk culture art performance. Kita ada instrumen punya team yang memainkan setiap kita kata apa, yang memainkan setiap instrumen musikal yang terdiri daripada setiap kaum yang tersendiri. Kita combine dan jadikan satu lagu dan persembahan yang menarik. So saya fikir ini masa yang terbaik untuk kita jadikan sebagai satu kita kata apa, agenda. Dan yang terakhir saya nak kongsikan di sini, kadang-kadang apa yang berlaku sebelum tu, yang ini mungkin saya masuk slide yang kedua nanti. Kadang-kadang dalam negara kita ataupun di luar negara yang terkini bila isu di France, di Malaysia ni mungkin dekat-dekat election nanti adalah tapi kebanyakan kisah-kisah yang positif ni tak banyak di highlight. Bila isu-isu yang melibatkan sensitiviti agama, perkauman, kebanyakan nanti orang akan take up. Tapi di sini bagaimana kita nak voice up kita punya tindakan ini dalam keadaan kita sebenarnya majoriti. Yang banyak orang dengar sekarang ni, yang negatif ni adalah minoriti. Tetapi kenapa suara mereka itu didengar? Sekian untuk round pertama. Baik, terima kasih kepada saudara Fahmi. Banyak sekali contoh-contoh aktiviti yang dilakukan oleh ABIM yang kita boleh belajar. Baik, untuk round seterusnya kita akan soalan yang lebih apa kita panggil, yang lebih hard lah kepada panelis malam ni. Apa yang kita lihat dalam status quo selepas peralihan kerajaan pada tahun 2018 terutamanya, kita dapat lihat macam saudara Fahmi tadi gambarkan bahawa ia bukanlah satu simbol kepada semua negara, tetapi kita nampak banyak kes ketegangan antara kaum dan agama selepas peralihan kuasa. Faktor yang banyak, mungkin lebih banyak kebebasan bersuara, berekspresi, lebih ramai yang menyuarakan pendapat yang sensitif ataupun tidak sensitif. Misalnya kita lihat isu yang sangat besar, iaitu kalau kita lihat kuil di rusuhan di Seafield, kuil Seafield kan, yang menyebabkan beberapa orang cedera dan terbunuh misalnya. Dan kalau kita lihat ni sebagai case study lah, misalnya, ataupun kita lihat 13 Mei, kisah ataupun sejarah hitam di negara kita antara kaum dan agama. Kita tengok sebenarnya peranan politik ataupun pempolitikan isu kaum dan agama ni semakin menjadi-jadi. Jadi saya nak minta respon kepada panelis kita malam, mungkin Hong Xiang dulu. Apakah kalau kita ada dialog sekalipun, contohnya ABIM buat banyak dialog, Malaysia Hindu Sanggam pun banyak buat dialog, tetapi bila adanya unsur-unsur politik tadi ni yang dihebahkan di media sosial, di TV dan sebagainya, itu adalah naratif yang menjadi naratif utama berbanding cerita ataupun naratif yang positif ini tadi. Jadi bagaimana satu, kita nak bezakan, nak ajar masyarakat supaya bezakan faktor politik tadi tu, dan yang kedua macam mana kita sebagai advocate ataupun aktivis antara agama ingin membidas ataupun meletakkan naratif kita ni tadi. Fahmi sebut sedikit tadi, kita nak juga pendapat panelis lain. Silakan. Terima kasih. Mungkin sebelum ini saya mengambil kesempatan untuk memperbetulkan apa yang saya kata tadi. Mungkin saya tidak mengolahnya dengan begitu baik. Saudara Fahmi, tentang Rohingya itu sebenarnya saya tidak berbeza pandangan dengan saudara. Apa yang ingin saya katakan ialah saya melihat ada satu trend atau kecenderungan yang bahaya, bahawa apabila kita nak menyatukan satu kelompok, misalnya kita nak menyatu padukan Melayu, kita jadikan Cina sebagai musuh, kita jadikan India sebagai musuh. Begitu juga dengan dalam kalangan masyarakat Cina dan India, kita jadikan yang lain itu sebagai musuh supaya kita boleh bersatu padu. Dan apabila kita tidak mahu wujud perkauman sesama diri dalam masyarakat Malaysia, kita kata orang Malaysia mesti bersatu. Jadi musuhnya jadi pula orang luar, warga
yang warga negara luar yang masuk tanpa izin tu dijadikan sasaran. Rohingya itu dijadikan sasaran sebagai musuh kepada satu Malaysia supaya Malaysia boleh bersatu padu untuk menentang Rohingya. Dan saya Kambing hitam. Saya melihat itu satu trend yang bahaya sebab kita menyuburkan politik benci-membenci ini. Dan padahal saya rasa kita sebenarnya boleh melihat semua kita ni sebagai persaudaraan antara manusia. Dan kita boleh membangun bersama, kita boleh hidup berbilang makmur bersama, dan saya rasa itu seharusnya hala tuju kita. So itu untuk bahagian itu. Berbalik pula kepada yang apa yang dibangkitkan oleh saudara Aizat tadi, begitu bagi saya kongsi sedikit pengamatan saya. Saya melihat bahawa hubungan etnik ataupun hubungan kaum di Malaysia ni sebenarnya kita terbagi kepada dua peringkat. Dalam satu peringkat, dalam level kehidupan harian itu, saya rasa tidak banyak masalah. Kita boleh lihat saja di jalan raya, ada orang yang pemandunya, enjinnya mati di tengah-tengah jalan. Mungkin pemandunya Cina. Yang tolak di belakang tolong dia untuk tolak tu mungkin India, mungkin Melayu. Dan gambar-gambar macam satu Malaysia ni dia wujud tak dalam kehidupan harian dia. Dan saya rasa rakyat jelata sebenarnya tidak begitu tak tegang dan hubungannya agak baik dalam peringkat ketika kita hidup dalam peringkat level hidup harian itu. Tetapi yang masalah ada timbul sikit iaitu dalam level apabila kita bincangkan tentang kedudukan istimewa, kedudukan agama, bahasa. Saya rasa kita perlu mengakui bahawa itu sebenarnya kita perlu rungkaikan masalah itu. Sebab masalah itu kita tidak bincangkan secara jujur, secara terbuka. Sebab dulu kan kita menyekat kebebasan. Kita takut dengan memberi kebebasan. Akan ada orang menghasut dan sebagainya. Tetapi isu itu perlu dibincangkan, perlu kita hadapi juga selepas 60 lebih tahun kita merdeka dan Malaysia ditubuhkan sejak tahun 1963. Di sini saya melihat peranan ataupun pengaruh social media. Kita datang alaf ke-21 itu kebanyakan dengan teknologi maklumat yang ada, dengan handphone yang ada, kita semua sudah menjadi pengguna media sosial. Tetapi tidak semua kita dilatih untuk menggunakan social media itu dengan baik. Dan itu adalah masalahnya. Dulu kan mungkin ada juga mereka yang cakap di kopitiam dengan hujah-hujah yang berbau perkauman. Tetapi di sini sekarang mereka boleh buat satu video, dia rakam satu video, mungkin hanya pendapat dia sendiri, tetapi berapi-api, diucapkan dengan api-api, nak menghapuskan sekolah Cina misalnya dan sebagainya, dan dia akan diviralkan, ditularkan dalam kalangannya. Dan kemudian dilanjutkan kepada kelompok lain. Dan kelompok lain apabila tengok benda ni, dia pun panaslah. Dia nak reaksi, memberi respon kepada dia. Dan akhirnya media pun suka mainkan isu-isu yang sebegini. Supaya lebih disensasikan, dia dapat klik, dapat hits yang lebih tinggi. So, dia pergi menemu ramah, YB menteri kena beri respon kepada video yang padahalnya hanya mewakili salah seorang pengguna social media yang mungkin dia tidak mewakili orang pendapat umum. Dia bukan majoriti, dia minoriti. Tetapi benda itu dimainkan, sentimen itu dimainkan sehingga dia bergolek, sehingga satu gelombang yang besar dan seolah-olahnya suara itu lebih besar daripada kita yang mahukan pendekatan yang lebih lunak, pendekatan yang lebih ke tengah dan jangan begitu agresif. Dan saya rasa itu sebenarnya pendidikan bagaimana kita menggunakan social media secara bertanggungjawab itu harus kita belajar pada zaman ini. Dan kita harus memberi, dan satu lagi saya nak respon iaitu, tadi saya suka tadi, iaitu Saudara Fahmi kata kita sebenarnya majoriti. Kita bukan minoriti. Tetapi mengapa kita membiarkan suara yang ekstrim, yang minoriti itu mendominasi gelanggang. Sehingga kita ni menjadi terpinggir. Kita tidak berani untuk keluar
tampil ke depan dan menyatakan tidak, kita tidak mahu pendekatan yang ekstrim. Kita mahu pendekatan yang lebih aman damai untuk semua. Dan saya rasa itu cabaran kita. Dan kita perlu jujur untuk berdepan dengan realiti itu, dan kita perlu berani untuk kalau ada sesiapa yang forwardkan fake news ke dalam WhatsApp group, kita kena tampil dan cakap ini fake news. Ini berita palsu. Jangan mengapi-ngapikan grup ini dengan sentimen grup ini dengan berita palsu. Dan itu adalah peranan dan tanggungjawab kita. Terima kasih. Terima kasih. Saudari Rani. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Hosiam. Memang isu bahawa masalah antara agama atau kaum sesuatu yang sangat baru. Saya rasa benda ni sangat baru. Baru beberapa 5-6 tahun ni saja kita banyak mendengar isu-isu yang sensitif, ada terutama dari social media. Okay. Sebelum ni kita tak pernah menghadapi masalah ni. Ataupun mungkin masa tu tak ada social media, bila berlaku sesuatu peristiwa tu tak diviralkan. So kita pun tak tahu. So punca utama kenapa kita rasa bahawa sekarang ni kita tak ada perpaduan atau ada rasa kebencian antara kaum ni, terutamanya kerana social media. Bukan rakyat Malaysia tu dah benci sesama sendiri. Saya tak percaya yang tu. Sebab pada dasarnya kita semua ada kawan daripada pelbagai kaum dan pelbagai agama. Itu ialah fakta. Memang semua orang akan ada walaupun seorang kawan daripada kaum ataupun agama lain. Dan kita boleh hidup dengan mereka. Kita berkongsi dengan mereka banyak perkara. Daripada makanan, bersembang bersama, hiburan, banyak yang kita berkongsi bersama. Jadi, kenapa kita rasa kita terancam? So, ini ialah disebabkan berita-berita yang diviralkan ni, berita-berita yang dipolitikkan. So, pertama sekali orang yang betul-betul dia dah faham agama dia berpegang kepada agama, pertama dia kena tahu, agama bermaksud kebenaran. Tak ada agama yang mengajar kita untuk berbohong. Semua agama dia ada satu perkara, kebenaran. Apa yang Tuhan, apa itu Tuhan? Tuhan ialah kebenaran. Dia bukan sesuatu yang palsu, dia bukan bohong. Jadi, kenapa kita nak kaitkan kebenaran ini dengan pembohongan? Itu yang perkara pertama kita kena fikir. Saya berpegang pada kebenaran. Kenapa sekarang ni saya nak percaya kepada bohong? Dan kita tahu, politik itu memang tidak boleh mengelakkan pembohongan. Dia berasaskan kepada apa yang tidak benar. Dia bergantung kepada pembohongan dan pemalsuan ni. Memang tak boleh tak ada siapa-siapa pun yang boleh kata saya ni 100% melakukan politik dengan benar. Kita tahu benda tu tak benar. Jadi kita kena cuba elakkan diri, cuba asingkan diri, kepercayaan kita, agama kita daripada benda yang tidak benar tu. Bila dah ada clarity ni, saya rasa mungkin kebanyakan orang akan sedar, saya ni sekarang seorang yang berpegang kepada agama. Kenapa saya nak percaya kepada benda-benda yang sebenarnya anti agama. Kebencian tu anti agama. Kemarahan tu anti agama. Pembohongan adalah anti agama. Kita kena ada pemahaman ini. Kenapa kita nak sokong benda-benda yang bertentangan dengan agama kita? Apa yang kita fikir kalau orang cakap mencaci kita atau mencaci agama kita ke kitab suci kita dah sensitif. Tapi kita tak faham kan? Bila kita bertindak dengan ganas, perbuatan keganasan tu anti agama. Anti agama kita sendiri. Tak ada agama yang mengajar kita untuk bertindak ganas. Tiada agama yang memberitahu kita mesti bertindak dengan tanpa berfikir.
Semua agama mengajar kita untuk berfikir, bertindak. Manusia mesti rasional. Mesti bertindak dengan melakukan sesuatu itu dengan rasional. Kita tak buat semua tu. Kenapa? Sebab kita tak faham agama. Tak ada mendalami agama kita sendiri. Itulah masalahnya. So, apa-apa yang daripada sama ada dari media sosial ke, pengaruh dari politik ke, ia tidak akan menjejaskan kita kalau kita ada kepercayaan pada agama kita tu dengan kuat. Kita bukan saja percaya, mengamalkan agama itu dalam diri kita, kita tak akan terpengaruh dengan politik, tak akan terpengaruh dengan media sosial. Orang yang nak buat benda-benda yang anti agama dalam politik ke, dalam media sosial ke, macam-macam dia orang boleh buat. Biar dia orang buat. Kenapa saya nak bagi diri saya terjejas dengan benda tu? Inilah yang kita kena serasa dalam dialog agama, kita kena cuba mengingatkan orang bahawa agama sebenarnya apa. Bila dah ada clarity tu, tak perlu bimbang mengenai pengaruh-pengaruh yang tak betul tu. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Cik Rani. Saya rasa dalam di Malaysia ni kita ataupun di negara lain, dialog antaragama ni lepas ni tak boleh hanya bercakap mengenai teologi semata-mata. Mungkin lepas ni kita kena ada sesi macam mana nak tapis maklumat di media sosial misalnya untuk sesi dialog antaragama. Baik, untuk Saudara Fahmi mungkin boleh jawab soalan tadi, tapi saya ada soalan yang lebih susah. Contohnya dialog antara agama dengan kaum ni mahu tak mahu adalah satu subjek yang agak sensitif dalam masyarakat Melayu ataupun Islam, mungkin juga agama lain, dalam masyarakat Cina dan masyarakat India dan masyarakat Sabah dan Sarawak. Baik, oleh kerana sensitiviti ini, tadi Saudara Fahmi ada sebut mengenai terma-terma, misalnya macam universalisme, kemanusiaan dan sebagainya. Ada tanggapan dalam masyarakat kita bahawa terma-terma ini adalah satu konotasi yang negatif ataupun liberal. Liberal itu sendiri adalah satu frasa yang negatif. Bermaksud universal ni bermaksud kita embrace semua agama, tak ada yang bawah ataupun tak ada yang atas. Jadi cabaran-cabaran yang kita ada ni, stereotype ataupun ketakutan dalam diri untuk participate dalam dialog ni, macam mana Saudara Fahmi lihat kita boleh atasi masalah ni? Sebab kalau contoh tadi contohnya saya, antara contoh yang Fahmi katakan tadi adalah dibesarkan dalam sekolah Melayu, sekolah agama, kemudian masuk universiti Islam pula. Jadi tak pernah berinteraksi dengan bukan Melayu. Jadi prejudis ataupun kita just bergantung kepada cerita-cerita di media sosial ataupun pergaulan seharian kita yang ada pada masa tu. Jadi macam mana kita nak atasi ketakutan ni dan pada masa yang sama tidak compromise kita punya religion? Ya, Aizat, terima kasih atas soalan tu. Dan ini antara isu yang paling besar lah sebenarnya. Dan saya masih ingat juga kadang-kadang bila awal-awal terlibat, saya bukan expert, saya bukannya pakar perbandingan agama, bukannya saya, kadang-kadang orang bercakap juga tentang level of authority. Sama ada kita ni punyai credential untuk bercakap mewakili agama. Tapi dalam kerangka ini paling tidak saya fikir perlunya ada satu kaedah dalam persoalan kita berhadapan dengan reality tadi. So dialog antara isu yang paling strategik. Dalam keadaan kita bercakap tentang persoalan-persoalan ini, ada kesan dan consequences yang akhirnya menyebabkan itu begitu mendalam dia punya sifat dan kesan yang dibina tu. Kadang-kadang dia tak cukup sekadar buat satu program, satu Zoom webinar ni, maka kita kenal, tak. Dia tak selesai dengan isu-isu ataupun sekadar kita jumpa secara virtual ni. Dia kena jumpa berhadapan, kadang kita kena pergi kita kata bermusafir bersama. Bila kita ada momen-momen tu, dia akan membuang segala belenggu dan juga satu salah tafsir dan juga kita kata satu tafsiran yang salah. Yang keduanya, istilah-istilah yang
disebutkan tadi macam liberal, plural, kadang-kadang kita pun dituduh kadang dituduh kita ni liberal lah apa kan. Sisi lain yang saya nampak kadang istilah ni telah di-hijack juga. Maksud dalam arti kata tafsiran tu telah diberikan satu konotasi yang negatif. Sedangkan Islam itu juga agama yang mengiktiraf plurality itu sendiri. Islam mengiktiraf kepelbagaian. So kalau kita ambil istilah itu dalam kerangka itu, maka kita akan pergi kepada segmen tu. Jangan kita melihat bahawa bila plural liberal ni, maka keterbukaan itu kita melihat pada naratif yang disandarkan kepada barat ataupun sandaran dialog yang disebutkan tadi, walaupun dikatakan mewakili agama-agama, sedangkan orang yang mewakili agama itu tidak mewakili agama pun. Tetapi ialah dikata ni wakil agama Islam, tapi dia tak bercakap dan kita kata apa, memberikan satu mesej yang kelihatan bahawa dia itu mewakili agama itu, sedangkan dia mewakili konsep universal yang tadi. Maksudnya salah faham itu melihat kepada sejauh mana individu itu memahami naratif perbincangan dan orang melihat siapa yang pergi itu. Sebab tu dalam hal beberapa hal yang lain, sebagai contoh, peristiwa-peristiwa tertentu ni banyak menyebabkan berlakunya, kadang-kadang kita sebut bahawa bila ada sesuatu event yang berlaku, momen tu yang terbaik untuk kita menyatukan rakyat. Tapi kita question juga, sampai bila kita nak tunggu ada masalah-masalah baru kita nak bersatu kan? Kalau dulu kita dengar, saya ingat yang paling saya secara peribadi terlibat secara aktif dengan rakan-rakan pelbagai agama ni bila dulu MH16, MH370 hilang. So saya kata ini adalah tragedi negara. Ada masa ketika tu saya pergi untuk mewakili ABIM dalam beberapa acara yang mana bila kita pergi tu rupa-rupanya dia bukan sangat isu berkaitan dengan kita kata menyamaratakan agama, sebab agama masing-masing dalam erti kata kesedihan, dia buat kaedah dan cara dia untuk menunjukkan kesedihan tu dengan cara prayer dan sebagainya. Waktu itu saya pergi dan saya sebut bahawa kaedah untuk orang Islam dengan cara kita membuat doa, sebab dia buat pray for MH370 saya pergi. Jadi saya pergi semua orang-orang yang dia kata saya dah panggil JAKIM, dah pergi agensi, saya sebutlah agensi. Tapi dia orang tak pergi. Tapi saya pergi itu sebagai kita kata support je, tapi bila tengok kita yang ada, so kita terpaksalah mewakili. Jadi bila kita pergi, kita explain bahawa dalam Islam cara dan kaedah kita untuk memohon sesuatu bukan dengan saja kita doa, tapi juga kita buat solat hajat, saya ambil contoh. Saya jemput pada semua yang datang, saya kata insya-Allah kita akan buat solat hajat yang mana saya jemput kawan-kawan untuk datang ke masjid yang mana tuan-tuan boleh tengok macam mana kaedah bagi umat Islam pula kita kata cara kita untuk menyatakan hasrat dan juga hajat kita. Daripada situ saya ambil contoh, apabila kawan-kawan yang beragama Buddha, Hindu yang datang, bila peristiwa-peristiwa tu, saya ambil contoh kadang-kadang kita tak nampak sisi ni tau. Bila orang datang kepada kita, dia tanya kepada saya, dia kata, okey Fahmi, bagaimana Islam berhadapan dengan situasi bila kes kehilangan MH370 ni, bagaimana status suami isteri tu dalam Islam? Bagaimana pula status hutang individu yang terlibat dengan tragedi ini, hutang dia bagaimana? Dan banyak lagi soalan-soalan yang saya fikir ini, kalau tanya saya kata mungkin saya bukan ahli untuk menjawab dalam keadaan yang saya tak bersedia. Tapi saya kata okey, saya ambil soalan ini, saya akan tanya kepada mereka yang ahli dan saya akan get back to you untuk explain. So saya nak tunjukkan kat sini bahawa ada persoalan-persoalan yang menjadi kita kata pertanyaan oleh mereka yang mungkin nak tahu juga apa pandangan Islam dalam isu-isu yang berkaitan. Sebab itu dalam hal ni saya sebut tadi kan, saya birthday hari ni. Saya sangat saya rasa terharu apabila kawan-kawan daripada pelbagai agama dia call saya. Biasa kita dapat sekarang kat Facebook orang duk message ni, happy birthday, okey. Ni call, tanya, apa khabar, ucap selamat hari jadi. So bagi saya yang saya kata sebut, ini kita kata dalam keadaan kita berinteraksi, kita bermuamalat ataupun kita ada hubungan baik ni, bagaimana hubungan itu yang kita bina? Adakah sekadar program? Adakah sebab assignment? Adakah sebab kerja? Ataupun lebih pada itu? Sebab tu dalam hal ni ada masa dan ketika bila satu isu yang berlaku, mereka tahu dengan siapa mereka akan rujuk. Kalau dalam Islam sebagai contoh, kalau orang, saya sebut Rani ke Hong Siang ke,
Kalau tak kenal lah kita kan, ini isu ni apa saya nak call siapa kalau tak ada kawan-kawan yang so-called macam saya bukan claim yang saya ni berautoriti, tapi at least kita kenal dengan siapa yang kita boleh rujuk. Kalau saya ambil contoh, kalaulah Hong Xiang ada apa isu, you pula pergi call orang-orang yang bagi orang Islam secara keseluruhan claim bahawa orang ni tidak representing the Muslim community and society. So bagaimana tafsiran yang akan diberikan oleh individu-individu yang memang dah so-called kita kata ekstrim liberal dan juga ekstrim the other side, itu memberikan jawapan kepada persoalan-persoalan ditanyakan oleh orang yang sebenarnya tak tahu, tapi dia rujuk kepada mereka yang mana hanya tahu saja. Persoalan kat sini juga adalah sejauh mana kami yang boleh dikatakan tanyalah kami, kita ada ruang untuk berinteraksi dan ke depan untuk adanya elemen engagement dengan kawan-kawan kita. Sebab tu dalam hal ni saya fikir bila kawan-kawan kita tahu siapa kita, tak timbul soalan. Sebab Aizat sebut seolah bila dialog antara agama ni, dia seolah kita nak revert orang, nak convert orang. Dalam Islam kita kata persoalan ini adalah persoalan hidayah yang mana Allah SWT punya urusan, bukan kita. Persoalan bagi saya, apabila saya mewakili Islam, saya kena tunjukkan bahawa ini adalah sebenarnya model dan juga perwatakan bagi orang Islam. So cara dan kaedah saya berinteraksi, cara saya menjawab ataupun cara saya kita punya hubungan baik itu kita tonjolkan dengan semangat dan mesej yang mana Islam itu ajar sendiri. Saya sentuh yang terakhir tentang apa yang berlaku oleh Aizat tentang politik tadi. Dalam akhir sesi pertama tadi saya sebut bahawa kita ni adalah merupakan majoriti. Yang terkini bila MP Bintulu menyatakan satu pernyataan yang memberikan satu kemarahan kepada rakyat Malaysia. Bila dia question DG Kementerian Kesihatan, saya ingat itu menyebabkan rakyat Malaysia buat petition lah, buat kenyataan dan sebagainya. So nampak tak kadang-kadang kita bila dalam satu isu kita tak melihat siapa yang kena serang. Kita tak tengok contohnya kalau tadi sebut tadi saya ingat Hong Xiang sebut tentang accident kan. Orang Melayu tolak. Dia kena ubah kadang-kadang bila accident kita tengok siapa yang langgar siapa? Ni Melayu langgar India ke? So soalan-soalan macam tu kadang-kadang masih lagi berlaku. Tapi saya sebut dalam hal ni kadang-kadang kita juga ditonjolkan dalam keadaan model apa yang terbaik. Kadang-kadang bila kita ke Sabah Sarawak, orang cakap Sabah Sarawak lagi baik. Semenanjung kena tengok pada Sabah Sarawak. Kalau kita nak kata orang kampung tidak merasai apa yang orang bandar rasa, tak juga dalam keadaan orang kampung pun ada yang lebih harmoni, lebih muhibah. So tak timbul sekarang ni isu apa, model apa, tetapi bagi saya apa sepatutnya yang kita buat. Sebab tu akhirnya saya sebut apa yang disebutkan oleh Profesor Suraj, pengurusi FJS. Kadang-kadang di Malaysia ni kita banyak dengan sindrom cicak. Sindrom cicak ni contohnya macam accident lah. Macam kita bunyi. Dia macam kita reaksi kita tu dengan dia sekadar bunyi cicak tu. Tapi kita tak pergi kepada action. So bila kita tengok sesuatu itu dalam keadaan kita tahu itu salah, maka dia rather than kita bunyi cicak, tapi kita kena buat tindakan. So itu sajalah yang saya boleh komen. Baik, terima kasih Saudara Fahmi. Jadi apa yang saya boleh rumuskan daripada second round ini, round kedua adalah macam mana kita nak counter naratif yang negatif ini tadi ataupun naratif kaum ataupun agama yang telah dipolitikkan ataupun yang bersifat kebencian. Yang pertama saya dapat lihat melalui perkembangan idea-idea panelis malam ini adalah kita perlu cepat untuk menangkis naratif yang negatif tadi. Bila ada isu perkauman sebagai organisasi ataupun individu, kita perlu menangkis misinformation yang kita terima dalam media sosial, ataupun sebagai organisasi kita perlu keluarkan petition ataupun press statement yang menangkis isu-isu yang negatif itu tadi. Dan kita perlu bersatu. Ada isu-isu yang kita boleh bersatu, contohnya macam tadi isu yang mengkritik KP kesihatan kita. Jadi kita boleh cepat keluarkan statement bersama-sama dan menangkis kritikan yang tidak berasas ini tadi. Dan yang kedua adalah usaha yang lestari, usaha yang sustainable, yang berterusan, yang perlu diadakan. Bukan hanya satu one-off dialog ataupun aktiviti, sukan, bola dan sebagainya. Itu
perlu, tetapi perlu ada yang lebih sustainable. Mungkin lepas ni ABIM ataupun Hindu Sanggam ataupun saudara ataupun organisasi lain boleh usulkan kepada Kementerian Pendidikan misalnya perlu ada co-curriculum ataupun pendidikan subjek antaragama sejak sekolah lagi, ataupun sistem itu sendiri perlu diperbaiki. Itu memerlukan wacana yang lain. Baik, kita ada beberapa soalan daripada penonton pada malam ini. Baik, daripada Lina Salim, untuk saudara Fahmi, bagaimana nak buat program interreligious dialogue secara persendirian? How to start and what are the bureaucratic steps? Ini lebih kepada practical questions lah, kalau boleh pendekkan ataupun PM tepi ke selebihnya. Silakan Join Fahmi. ABIM lah. Join ABIM lah. Boleh bantu saya lah untuk bantu. Tapi kebanyakan saya sebut kan, kadang kita, maksudnya saya rujuk kepada kawan-kawan yang buat banyak perbandingan agama. Sebab kursus perbandingan agama ni di beberapa universiti ada kursus itu yang memang dah belajar pun cara-cara berhadapan dan berinteraksi ni. Tapi question kita kat sini, ke mana pergi mereka dalam keadaan mereka tidak akhirnya end up untuk memang fokus pada gerak kerja ni. Saya sebut saya bukan background tu. Saya pada background lain, tapi kita involve dengan perkara ni. So inisiatif tu boleh buat dalam faktor sendiri. Kenalan kita boleh start tanya soalan-soalan yang asas. So minat kita untuk belajar dan pada masa sama kuatkan, of course saya bukan nak kata dalam keadaan kita masuk dalam kita kata pendekatan interfaith dialog ni, kalau kita punya kefahaman dan juga kejelasan dan juga kefahaman kita terhadap agama kita sendiri pun masih lagi suam-suam, saya tak galakkan untuk kita pergi next step. Settlekan kita, barulah kita pergi buat reach out dengan kawan-kawan daripada pelbagai agama adalah untuk kita memahami apa yang ada dalam agama mereka. So saya tak timbul isu red tape dan juga biokrasi dalam hal ni, tapi lebih kepada untuk kita bersama-sama dalam platform yang ada. Saya ingat boleh start secara kalau nak saya galakkan untuk terlibat dengan ABIM khusus untuk gerak kerja ni. Sempat promote keahlian. Baik, soalan seterusnya adalah dari Azira Sulaiman. Komen adalah kepada saudara Lim. Saya agak kurang bersetuju dengan saudara Lim mengenai perpaduan yang berdasarkan kebencian tidak layak dipanggil perpaduan bila kesatuan dilakukan atas menghina atau merendahkan yang lain. Ia lahir tepat dilabel sebagai asabiah ataupun diskriminasi. Kelompok ini suka wujud hanya untuk menjatuhkan orang lain. Perpaduan itu bersifat inklusif bukan eksklusif. Jadi saya rasa soalan Azira ni tadi lebih kepada macam semua orang boleh mengungkapkan perkataan bersatu padu ataupun perpaduan itu boleh digambarkan dalam bentuk image ataupun TV macam 31 Ogos. Kita berarak bersama-sama melaungkan merdeka dan sebagainya. Tetapi pada root problem tu tidak disentuh, amat superficial perpaduan itu. Jadi apa pendapat Hong Xiang mengenai komentar ini? Sebenarnya saya bersetuju dengan komen itu, iaitu saya pun tidak berfikir bahawa itu adalah satu trend yang sihat untuk kita nak menyatu padukan satu kelompok berdasarkan kebencian terhadap kelompok yang lain. Bagi saya ialah mereka bersatu padulah, tetapi atas satu sentimen kebencian, politik kebencian yang saya rasa itu tidak, ataupun berdasarkan pemusuhan kepada kelompok lain itu, saya tidak merasa itu sesuatu yang sihat. Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Ya. Baik, jadi sementara kita, kalau ada soalan lagi boleh kemukakan soalan. Baik, soalan saya yang seterusnya tadi, Cik Rani,
tadi Cik Rani ada mengatakan bahawa dialog antara agama ni tidak pergi ke grassroots ataupun tidak berbentuk, tidak sampai ke masyarakat yang bawah. Ia lebih kepada diskusi sebegini, ada istilah-istilah yang besar ataupun linggo besar yang tidak dapat difahami oleh masyarakat marahin, ataupun dialog ini hanya berlaku dalam kalangan ahli akademik ataupun pemimpin agama yang tinggi dan sebagainya. Jadi kenapa Saudari Rani menyatakan demikian, dan apakah jika demikian berlaku, apa yang sepatutnya berlaku? Macam mana usaha itu perlu dijalankan? Sama ada daripada pemimpin agama ataupun ahli politik. Okey. Apa yang saya katakan tadi ialah bahawa dialog antara agama ni biasanya hanya pada satu golongan tertentu sahaja. Ini kerana bila kita dah selama beberapa tahun dah mengadakan program dialog. Memang partisipannya biasanya orang yang sama. Kadang-kadang panelis pun orang yang sama. Jadi kita tahu yang orang selain daripada ni, orang di luar tu dia tak dapat benda tu. Pertama sekali sebab dia tidak ada minat. Minat is the first thing. Sebab katakan like orang Hindu, dia nak belajar agama dia sendiri. Kalau orang Buddha, dia nak belajar agama dia sendiri. So bila dia tidak ada kesempatan untuk belajar agama dia sendiri, dia tak berminat untuk mengetahui apa yang agama lain mengajar. Dan bila orang mengajar sesuatu yang lain, mereka rasa was-was. Kenapa dia nak ajar kita agama dia? Dia nak mempengaruhi kita ke? So orang di bawahan tu, sebab dia tak ada agama dia sendiri, dia tak bersedia untuk menerima agama lain. Apa yang kita boleh lakukan ialah bila kita nak adakan dialog ni, pertama kita kena tahu orang tu dia mempunyai pengetahuan. Cuba menolongnya. Malaysia Sangha kami ada melakukan program-program di penjara untuk penghuni-penghuni Hindu. Bila kami mengajar mereka, pertama kali ada banduan yang kata, kalau saya dah tahu benda ni sebelum masuk ke dalam, saya tak akan berada di sini. Bila dah masuk ke dalam, baru saya berpeluang untuk mengetahui agama saya. So begitu teruk situasi mereka. Mereka tak ada peluang untuk mendapatkan agama. Lagi satu ialah, mengapa mereka nak mencari agama? Mereka ada masalah kehidupan sendiri. Kita ada pekerjaan, kita ada makanan, keluarga mereka tertekan. So dia dah ada masalah dalam kehidupan dia sehari. Agama ialah sesuatu yang ekstra. Bukan dia punya keperluan harian, bukan keperluan hidup dia. Dia hanya fikir agama tu sebagai bila saya nak sembahyang, saya akan pergi kuil. Bila ada perayaan, saya akan pergi kuil. Tapi dalam kehidupan seharian, agama tu dia tak penting. Apa yang dia nak makanan, dia nak pendidikan. So orang pada pihak peringkat ni bawahan, kita kata B40, mereka ada masalah lain, masalah hidup. So bila masalah ni tak diselesaikan, kita tak dapat bantu mereka dalam masalah ni, macam mana kita nak bagi dia agama? So dalam macam mana kita nak jemput dia untuk datang, jom datang dengar kita punya dialog antara agama. Dia tak ada masa. Dia tak ada minat. So kita kena praktikal. Rasa pendekatan praktikal tu tak pernah digunakan. Kita cuma berangan-angan, okey, jom jemput semua orang kan ada minat untuk dengar. Tak. Kalau yang datang pun mungkin pelajar-pelajar universiti, sebab dia tak ada tempat nak pergi, dia datang untuk dengar kita punya dialog. Kalau tidak, dia tak akan datang. Tak ada minat. So kita kena gunakan cara yang praktikal. Mungkin di sekolah, seperti yang tadi dicadangkan, benda-benda ni kena ditanam di sekolah. So
saya rasa cadangan ni sudah pun dikemukakan melalui Kementerian Perpaduan untuk mengajar idea-idea mengenai perpaduan di peringkat sekolah lagi. Itu saja peluang kita. Bila dia dah keluar sekolah, susah. Sebab apa yang penting untuk hidup dia ialah untuk mencari makan. Bukan untuk mempelajari. Kalau dah ada duit, kalau dia dah selesa dengan kehidupan, mungkin dia akan terfikir tentang agama. Dan bila dia fikir tentang agama, mula-mula dia nak belajar agama dia dulu. So, orang yang cuma ada masa lapang banyak sikit, baru dia berfikir tentang agama lain kan. Dan lagi satu ialah, orang-orang yang di peringkat bawah ni, mereka mungkin dari keluarga yang susah. Dia ada pelbagai masalah. Jadi mereka ni kalau terpengaruh, susah untuk kita nak interfere. So ahli politik, saya rasa kita susah nak bergantung kepada ahli politik. Cuma pemimpin-pemimpin agama tu saja yang boleh membimbing mereka dengan betul. Kalau like Malaysia Hindu Sanggam, biasa kita dapat komplain dari Facebook lah, biasa ada apa-apa isu, orang asyik komplain saja. Kadang-kadang kita kena cakap dengan diorang, kita kena bagi press statement. Ini semua bukan apa isu sensitif, bersabar. Kadang-kadang presiden kami akan bagilah press statement macam ni untuk minta orang bersabar. So ini saja yang kita boleh lakukan. Selain daripada ni, kalau nak minta mereka datang ke peringkat lebih tinggi untuk berbincang, berdialog, saya rasa mereka tak bersedia. Baik, terima kasih Saudari Rani. Amat menarik sebab saya sangat suka kalau kita bercakap mengenai isu kaum dan agama di Malaysia ni, nak tak nak kita perlu bercakap mengenai kelas masyarakat ataupun permasalahan sosioekonomi dalam masyarakat kita. Sama masalah sosioekonomi itu mungkin boleh diklasifikasikan sebagai faktor perkauman. Contohnya misalnya insecurity dalam masyarakat, sebuah bangsa yang kurang, yang tidak dilayan sama rata dan sebagainya. Bukanlah masalah kebencian itu datang daripada agama itu sendiri, tapi lebih kepada masalah ekonomi yang kita boleh discuss dalam wacana yang lain. Dan bagaimana faktor sosioekonomi itu juga mempengaruhi minat ataupun prioriti dalam sesebuah keluarga itu. Dalam diskusi ataupun wacana sebegini. Jadi itu poin yang amat menarik daripada Saudari Rani. Jadi saya rasa kita menghampiri jam 10. Saya ingin teruskan dengan sesi penutupan dari kesemua panelis. Jadi saya nak jemput Saudara Fahmi dululah. Apa langkah terbaik ataupun apa penutup untuk audiens kita ataupun penonton kita malam ni untuk rasa lebih optimis tentang dialog antara agama dan kaum. Silakan. Terima kasih Aizat dan juga rakan-rakan panelis yang lain. Saya fikir dalam keadaan kita berada dalam sebuah negara yang mengamalkan prinsip-prinsip kerukunan, kita ada dua dokumen penting yang menjadi satu dokongan, satu falsafah bersama, rukun negara dan juga perlembagaan persekutuan itu sendiri. Dan bagaimana hari ini persoalannya adalah kepada kita sendiri. Sejauh mana hari ini kita berperanan sebagai satu ejen yang menyatukan bukan memecah belahkan. Kita menjadi ejen yang menjadi kita kata faktor penyatu bukan faktor pemisah. Dan bagaimana kita melihat pada apa yang berlaku di luar negara sebagai satu pengajaran kepada kita. Kadang-kadang bila kita tidak merasai suatu keadaan yang susah, maka kita tidak menghargai apa yang kita lalui hari ini. You know the real meaning of peace only if you have been throughout the war. So ini satu pesanan yang disampaikan oleh rakan-rakan kita bila mana saya banyak ke negara-negara konflik, bila tahu kita daripada Malaysia, ada pesan-pesan kepada saya secara peribadi dan saya sampaikan kepada rakan-rakan dalam banyak platform sekalipun. Bila kita pergi menyantuni mereka, kita tengok sendiri ada beberapa gambar. Saya tengok tentang kalau Aizat boleh tunjukkan tentang gambar sebelum dan selepas. Ini sebuah negara contoh di Middle East, Syria sebelum perang.
Ini gambar sebelum perang dan selepas perang, itu kita boleh buat perbandingan tentang situasi keadaan yang mana sebuah negara yang kita fikir hari ini kita boleh jumpa kawan-kawan, boleh live Facebook, kita boleh pergi kerja walaupun ada MCO, tapi apa yang MCO yang kita rasa ni, keperitan MCO yang mereka rasai, itulah suatu nikmat yang mereka telah hilang lama. Sebab tu disebut pada saya, kata Fahmi, ingat suatu hari nanti negara kamu, Malaysia, tak mustahil akan jadi seperti mana negara kami. Waktu saya diberikan peringatan tu, saya jawab argument tu. Saya kata tak, kita multiracial, kita living peaceful harmony, kita tukar kerajaan pun tak ada yang mati. Kita bagilah jawapan-jawapan yang orang dengar macam, ush, betul ni. Tapi dia kata pada satu hari, dia kata, aku juga dulu seperti kamu, dalam keadaan aku tidak pernah memikirkan sesuatu itu akan terjadi kepada aku. Dulu aku tengok negara orang yang berperang, yang musnah, yang hancur, aku tengok negara orang. Tapi dia kata sekarang ni barulah aku faham apa maksud sebenar menjadi refugees, pelarian. Apa maksud sebenar berada dalam kesusahan bila mana aku sendiri menjadi refugees. So kita bila dia tukar status, baru kita menyesali status kita yang dulu. So kita tak mahu itu berlaku pada kita, dan kita ambil iktibar apa yang terjadi kepada luar sana sebagai satu daripada kekuatan untuk kita hidup secara bersama. Saya ingat penerusan tu perlu dibuat, apatah lagi kepada pemimpin-pemimpin agama. Mereka perlu menunjukkan satu contoh yang terbaik. Saya ingat kalau ada pimpinan-pimpinan utama, kena ada banyak momen-momen bersama. Itu tunjukkan bahawa kita ni pergi ziarah satu sama lain, ada perbincangan-perbincangan. Jangan jadikan itu sebagai rutin oleh kerana adanya program ataupun jawatan kuasa. Kita kena perbanyakkan momen-momen yang bersifat informal berbanding dengan program-program, aktiviti-aktiviti yang telah dirutinkan, diprogramkan dan dipaksakan untuk kita buat. Sebab tu tadi kalau Rani sebut orang sama, panel sama. Sebab apa? Sebab itu telah diprogramkan sedemikian rupa. Jadi kita nak supaya inisiatif ni dilakukan secara bersama, melibatkan semua. Terima kasih atas ruang dan perhatian. Baik, Saudara Hong Xiang. Ya, saya rasa kita kena mengakulah bahawa sepanjang 60 lebih tahun kita merdeka, banyak masalah yang sebenarnya berlonggok dan bertimbun-timbun dan tidak semestinya boleh dapat kita rungkaikan, dapat kita selesaikan dalam masa 1-2 tahun. Dan kita itu menuntut kesabaran yang lebih daripada kita untuk memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Ingin saya ambil satu kata kunci di sini untuk sebagai penggulungan, iaitu empati. Kita seharusnya ada empati itu, iaitu kita merasai, kita memahami situasi orang lain ketika kita nak berdialog. Pengalaman saya apabila cuba nak berdialog dengan komuniti Cina, apabila kita bincang isu-isu misalnya kota dan sebagainya, kita akan merasai bahawa komuniti Cina itu dia tidak senang dengan itu. Dan apabila kita cuba nak menerangkan bahawa kita kena berempati dengan saudara Melayu kita yang adanya tertinggal ataupun terpinggir dalam pembangunan ekonomi itu, dan kita melihat keadaan mereka itu, kita seharusnya mempunyai kesabaran, kita harus menghulurkan lebih bantuan kepada mereka supaya kita boleh membangun bersama. Dan kita ingat empati itu cukup untuk meleburkan hati dia. Itu untuk mereka nak, tetapi kita tidak dapat mengolah restu ataupun persetujuan itu daripada kelompok Cina. Sebab bagi kelompok ini, mereka mungkin yang melontar-lontar di peringkat bawahan, ekonomi mereka pun tidak begitu baik. Mereka mempunyai banyak rumetan dan pengalaman. Kita bukan sahaja kena berempati dengan kelompok kaum yang berbeza, tetapi kita juga harus berempati juga dengan dalam menyedari bahawa dalam kelompok satu kaum sendiri, dia berlapis-lapis.
Dan ada mereka di antara mereka melalui pengalaman yang agak pahit. Misalnya mereka nak pergi universiti, mungkin mereka dinafikan kelayakannya sebab mereka bukan bumi putera dan sebagainya. Dan kemudian mereka bagaimana mereka berusaha dengan bersungguh-sungguh bagaimana mereka membangunkan perniagaan mereka. Itu pun satu kisah yang bagi kebanyakan orang rasa itu bukan itu adalah liku-liku jalan yang agak susah bagi mereka. So bagi saya, apabila kita bincang mengapa dialog kita hari ini kurang diminati oleh kelompok yang misalnya di akar umbi, mereka tidak ada kisah dengan apa yang kita bincangkan. Dan saya rasa salah satu faktor ialah kita tidak address, kita tidak menyampaikan apa yang terpendam dalam hati mereka. Mereka rasa kamu cuma nak buat sesuatu yang molek, berdialog dengan kaum yang lain untuk tunjukkan harmoni. Padahal kami juga yang susah di bawah. Kami setiap hari berdepan dengan sekatan, berdepan dengan kesusahan yang you orang tak tahu. You orang tak melalui itu. Jadi bagi saya, bukan saja untuk kelompok Cina, bagi saya semua kita harus melihat dalam masyarakat Malaysia ini berbagai lapisan, berbagai kelompok yang sebenarnya tertinggal dalam pembangunan ini. Dan kita seharusnya merangkumi kesemua mereka. Tak kira mereka yang membangun di atas bumi ini, bagi saya kita harus meraihkan mereka supaya dialog kita bermakna, supaya dialog kita merungkaikan persoalan mereka, supaya dialog kita mengikis prejudis mereka terhadap kelompok lain. Hanya dengan itu bagi saya apabila prejudis terhadap kaum lain dihakis, dikikis, barulah satu hari kita boleh dipautkan bersama dengan berdasarkan satu nilai kemanusiaan, nilai yang bersimpati, nilai kasih sayang kepada kelompok sesama manusia. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Rani. Okay, apa yang kita faham bila kita sebut Malaysia ialah masyarakat majmuk yang bermaksud kepelbagaian. So kepelbagaian ini ialah identiti bagi orang Malaysia. Kita tahu kita terdapat pelbagai kaum, pelbagai etnik, pelbagai bahasa, tapi kita tahu kita orang Malaysia. So kita kena fokus pada persamaan yang ada pada kita. Kita kena fokus pada kemanusiaan yang ada pada kita. Bila dua ni boleh dicapai, saya rasa isu perpaduan tu bukan sesuatu yang sukar untuk dicapai. Hanya bila kita melihat perbezaan, kita membezakan di antara yang kaya dengan miskin, antara warna kulit, agama. Bila melihat perbezaan, itu yang menyebabkan kita tidak bersatu. Dalam salah satu kepercayaan agama kami ialah unity in diversity, kita kata. Sebab itu kami ada pelbagai kepercayaan yang kadang-kadang bercanggah antara satu sama lain. Tetapi kepercayaan-kepercayaan yang bercanggah ini boleh bertemu pada satu poin dan kami panggilnya sebagai satu agama. Kalau benda itu boleh diterima dalam satu agama, kita kena lihat benda yang sama dalam semua agama lain. Semua perbezaan lain pun kita boleh lihat persamaan itu sebagai semua ini adalah untuk manusia. Kita semua adalah manusia. Bila idea ini diperkuatkan, isu perpecahan, kebencian tidak akan timbul. Dan satu lagi ialah kita kena menekankan konsep-konsep yang kita belajar dekat primary school, sekolah rendah. Kita dah belajar hormat menghormati. Kita dah belajar untuk sayang menyayangi, baik hati antara semua orang. Kita tak kata dalam pelajaran di sekolah rendah tu kita hanya hormati kaum atau agama kita sendiri. Tidak. Kita menghormati semua orang. So nilai-nilai ini sekarang kita tak praktikan.
Cuma selepas kita tulis pendidikan exam ujian untuk pendidikan moral, semua ni dah dilupakan. So nilai-nilai ini perlu ditanamkan. So apa usaha dalam usaha untuk membuat dialog, kita kena mengingatkan lagi masyarakat kita tentang nilai-nilai yang kita pelajar di sekolah rendah. Nilai-nilai itu perlu kita hidupkan semula dan amalkan dalam kehidupan. Bila semua ni dah ada isu sensitif, isu antara agama ini, dia akan nampak sangat remeh. Bila kita ada nilai itu, semua ni akan nak kelihatan remeh. Jadi saya berterima kasih kepada komuniti Muslim Universal kerana menganjur program ini untuk dialog, dan saya percaya lebih ramai yang akan participate, akan menunjukkan minat untuk mengikuti dialog-dialog seperti ini. Dalam Facebook saya rasa ada orang dah, bila kita postkan ni, dia kata benda ni tak gunalah, kenapa nak buat dialog ni. Dalam Facebook kita dah tengok benda-benda yang komen-komen negatif. So saya percaya bila orang lebih banyak dia mendengar benda ni, mungkin dia akan kepercayaan. Kita kena percaya yang benda yang baik itu boleh menjadi praktikal. Terima kasih. Begitu menarik sekali perbincangan kita malam ni. Satu perkara yang kita boleh semua ambil adalah dialog antara agama dan kaum perlu menjadi lebih praktikal. Itu poin yang sangat menarik, kerana dialog ini bukan hanya wadah untuk berbincang mengenai nilai-nilai dalam agama, kebersamaan, hashtag kebersamaan, kempen kebersamaan, tetapi harus lebih praktikal dalam mendepani isu-isu semasa, termasuklah isu sosioekonomi tadi yang telah dibincangkan, atau isu-isu ketidakpuasan hati dalam masyarakat tertentu bila ada isu politik atau perkauman yang berbangkit, jadi suara mereka didengar dan sebagainya. Isu bukan hanya bercakap mengenai nilai-nilai yang frasa-frasa yang besar. Last sekali impak ataupun natijahnya tidak nampak. Jadi saya sekali lagi ingin berterima kasih kepada semua panelis pada malam ini, saudara Fahmi, saudara Hong Xiang dan saudari Rani, kerana sudi datang dan hadir dan bercakap mengenai isu yang amat kritikal ini. Dan sebelum kita mengakhiri, saya ingin menjemput semua untuk memberikan komen di media sosial yang baik mengenai hubungan kaum dan agama. Gunakan hashtag kebersamaan ataupun togetherness. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada saudara Fahmi sekali lagi, dan selamat Hari Deepawali. Esok kan Hari Deepawali? Lusa? Sabtu? Yes, Sabtu. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih.